wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farham bin Yusuf, nombor metrik D2019-209-1688. Pada video kali ini saya nak menceritakan tentang CPR atau nama panjangnya Cardiopulmonary Resuscitation. CPR adalah satu kaedah rawatan pemulihan sistem jantung dan paru-paru atau pernafasan dengan memastikan bekalan darah dan oksigen dapat diteruskan ke seluruh badan seseorang masa yang mengalami serangan jantung di mana ia telah berhenti berdenyut. Keadaan-keadaan yang memerlukan kita melakukan CPR adalah nombor satu, bila masa lemas, iaitu pakaian atau kain yang menutup muka. Sekarang ini kita tahulah COVID sekarang ini ramai memakai mask. Apabila keluar, kadang-kadang mask tersebut boleh menyekat pernafasan oksigen kepada badan kita. Kemudiannya lemas di air, dan akhir sekali lemas di dalam bilik ataupun di dalam kereta. Yang kedua adalah tercekik, seperti tersekat benda ataupun tergantung. Kemudian tercekik makanan. Akhir sekali adalah kejutan, iaitu kejutan arus elektrik ataupun kilat. Cara-cara melakukan CPR dengan menggunakan kaedah DRCAB, iaitu nombor satu, di danger, dengan memastikan kawasan sekitar adalah selamat bagi mangsa dan anda untuk melakukan CPR. Jika tidak, alihkan mangsa ke tempat yang selamat. Yang kedua, R, bagi respon, dengan memeriksa tahap kesedaran mangsa dengan menepuk bahu mangsa. Jika ada dua orang di situ, seorang perlu memanggil ambulan. Yang ketiga, C, circulation, letak mangsa dalam keadaan yang lurus, pulihkan peredaran darah, kemudian memberikan tekanan pada dada mangsa. Pastikan kedua-dua tangan anda tegak dan bahu anda sepaksi dengan tangan anda. Gunakan berat bahagian atas tubuh badan anda dan tekan ke bawah pada dada mangsa sedalam sekurang-kurangnya 5 cm. Tekanan yang diberikan adalah lebih kurang 100 kali seminit. Langkah keempat ialah airway, membuka rongga mulut mangsa bagi ruang pernafasan. Gunakan kaedah 18 lift cheat. Pastikan tiada benda asing yang menyekat saluran pernafasan mangsa. Dan langkah terakhir ialah breathe, dengan memberikan 2 hembusan yang dalam. Hembusan yang berjaya jika dada mangsa menaik selepas hembusan diberikan. CPR diteruskan dengan mengulang teknik tekanan ini sebanyak 5 kali. Tanda-tanda mangsa sedar apabila mangsa menunjukkan tanda-tanda seperti berkelip mata, bergerak ataupun sebagainya. Kemudian batuk ataupun bernafas. Selepas mangsa sedar, letakkan mangsa dalam posisi pemulihan. Periksa dan kirakan kadar nadi pernafasan mangsa. Kali ini saya akan melakukan demonstration CPR dengan menggunakan langkah-langkah DRCAB. Langkah pertama iaitu danger, dengan melihat keadaan mangsa dan keadaan persekitaran mangsa dalam keadaan selamat. Langkah kedua iaitu R, respon, dengan kita menepuk bahu mangsa supaya mangsa memberi respon. Bang, oh bang, bang, bang. Jika tiada respon daripada pihak mangsa, kita perlu untuk memanggil pihak kecemasan dengan menghubungi pihak kecemasan 999.
Kemudian kita akan terus kepada langkah ketiga, iaitu compression, dengan melakukan tekanan dada sebanyak 30 kali. Jadi kedudukan kita di antara bahu dan tangan mangsa. Kita akan melakukan compression pada bahagian dada mangsa dengan meletakkan tangan seperti ini. Dan kita akan melakukan tekanan di bahagian dada sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian kita akan teruskan kepada langkah keempat, iaitu airway, dengan meletakkan tangan di bahagian atas kepala dan di bahagian bawah dagu, dan menegakkan kepala mangsa kepada keadaan 90 darjah supaya kita akan melancarkan saluran pernafasan mangsa. Kemudian kita akan teruskan kepada langkah kelima, iaitu breathing, dengan memberikan hembusan sebanyak 2 kali. Jadi kita akan sambung langkah keempat tadi, tangan di atas kepala dan di bahagian bawah dagu, dan menegakkan kepala mangsa kepada 90 darjah. Dan seterusnya kita akan menutup hidung mangsa dan memberikan hembusan pernafasan sebanyak 2 kali. Selepas langkah tersebut, kita perlu memeriksa pernafasan mangsa dengan mendekatkan telinga kita di bahagian mulut dan hidung mangsa. Jika tiada respon daripada pihak mangsa, kita perlu mengulang kaedah DRCAB sebanyak 5 kali ataupun sehingga pihak kecemasan sampai. Manakala jika ada respon daripada pihak mangsa, kita akan teruskan kepada langkah terakhir, iaitu langkah pemulihan, dengan cara mengangkat kaki mangsa dan juga mengangkat tangan mangsa ke bahagian kepala. Seterusnya kita akan menyinggirkan mangsa secara perlahan-lahan. Sekian sahaja demonstration daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.